Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera yang mana yang mengikuti PDPR Cikgu pada kali ini. Okey, jadi hari ini kita akan masuk kepada pengenalan Jalan ke Puncak. Itu novel tingkatan 2, tulisan daripada Juri Durabi. Okey, jadi cikgu akan pergi dengan bacaan untuk bab 1. Okey, jadi di akhir pada pembelajaran tu kita akan buat sedikit rumusan di mana diminta semua pelajar menulis pada buku novel pada buku latihan novel, iaitu intipati ataupun sinopsis bab 1. Okey. Okey, jadi sebelum kita mula, yang mana belum lagi subscribe channel ni, bolehlah subscribe like, share dan juga komen untuk apa-apa soalan dan juga penambahbaikan. Okey, jadi kita akan masuk kepada bacaan bab 1. Okey, bagaikan mimpi. Tajuk dia bagaikan mimpi. Okey, ini semua bagaikan mimpi. Mimpi yang mengejutkan ketika tengah malam. Dia tersentak seketika. Sesungguhnya dia tidak tahu cara dia boleh terdampar di sini, di bumi kenyalang yang indah, menarik dan mempersonakan ini. Dia seakan-akan tidak percaya bahawa yang berdiri di sini kini ialah dirinya. Suatu ketika dahulu, dia tidak pernah termimpi akan hal ini. Kalaupun dia datang ke sini, bukanlah sebagai seorang mahasiswa, tetapi hanya sebagai pengunjung biasa yang ingin mencari ketenangan hati. Paling tidak sekadar untuk mengecap nikmat dan menghirup udara di tempat-tempat menarik di negeri Sarawak ini. Tidak lebih daripada itu. Dia mengaku bahawa di bumi kenyalang ini memang banyak tempat yang menarik untuk dilawati. Dia pernah menaiki bot penambang di Sungai Sarawak. Sambil melihat dan menikmati keindahan, dia pernah melawat dan melihat Gunung Santubong, iaitu gunung yang menjadi legenda dalam sejarah Sarawak. Dari pantai yang tidak jauh dari gunung itu, akan tetapi dia tidak menolak bahawa itu semua ialah kehendak Tuhan semesta alam. Dia percaya bahawa segala sesuatu itu adalah daripada kudrat dan kurniaannya. Manusia hanya boleh merancang, tetapi Tuhan menentukannya. Itulah prinsip yang menjadi pegangan hidupnya. Laiman memain-mainkan jari telunjuknya di atas meja. Fai-fai yang berselerak belum disusun lagi. Sebentar lagi dia akan meneruskan kerjanya di luar pula. Dia mesti menyusun fai-fai itu sebelum dia pergi. Hatinya tidak sedap melihat keadaan bilik yang bertaburan begitu. Setelah itu Laiman mula mengumpulkan fai-fai yang berselerak. Disusunnya rapi-rapi, kertas-kertas yang tidak berguna dilemparkannya ke dalam bangku sampah di tepi dinding. Almari fai dibukanya dan dimasukkan timbunan fai yang disusun tadi. Selainnya ditinggalkan di atas meja. Barulah lega rasa hatinya sekarang. Setelah habis kerjanya, dia berehat sebentar. Ketika itu dia teringat lagi kerja yang di luar sana. Loji minyak perlu dibersihkan secepat mungkin. Kerja itu memang bukan kerjanya. Sama ada untuk pergi atau tidak terserah pada pertimbangannya. Tidak ada siapa pun yang memarahinya, akan tetapi seboleh-bolehnya dia mahu pergi. Setidak-tidaknya untuk melihat dan memerhatikan cara kerja dilakukan di tempat kerja itu, bukanlah kerana mahu mencari kelemahan dan kesilapan pekerja bawahannya, tetapi dia pergi ke situ sekadar untuk melihat sahaja. Kalau perlu dia akan membantu. Itulah sifat semula jadinya. Sebab itulah dia disukai oleh pekerja-pekerja bawahannya. Malah mereka tidak segan silu untuk bergurau dan mengeluarkan pendapat mereka. Bagi Laiman, bukan semua pendapat orang atasan itu tepat. Dia tahu walau setinggi manapun pangkat seorang itu, dia tetap insan biasa yang tidak dapat lari daripada melakukan kesilapan. Lagipun dia ke situ untuk menjalani latihan. Universiti memerlukan suatu kesan daripada latihan itu. Dia bekerja dengan syarikat pengeluar minyak terkenal itu bukan untuk main-main. Ada sesuatu yang perlu digali hasil daripada latihan itu. Oleh itu, dia perlu meminta nasihat daripada pekerja-pekerja yang sudah lama berkhidmat dan banyak pengalaman.
Oleh itu amat berguna bagi dirinya bukan sahaja dalam ujian bahkan juga untuk kehidupannya sehari-hari. Berkat ketekunan dan ketabahannya, kini dia sudah bergelar mahasiswa. Laiman, mahasiswa tahun 3 itu cuma tersenyum dan teringat bahawa cuma setahun sahaja lagi dia menjadi penghuni bilik 5, Kamsis A. Kalau nasib menyebelahinya, dapatlah dia memperolehi segulung ijazah sarjana muda dengan jurusan kejuruteraan. Laiman melihat jam di tangannya, sudah menunjukkan pukul 12 tengah hari. Artinya, masa rehat sudah sampai. Dia terburu-buru bangkit dari tempat duduknya. Dia menutup suis pendingin hawa. Kemudian dia melangkah ke arah suis lampu dan menutupinya sekali. Laiman tidak berhasrat ke mana-mana lagi. Cukuplah dia berehat di bilik rehat. Tetapi belum pun sempat dia melangkah, tiba-tiba sesuatu menegurnya. "Hei, mengapa tercegak di situ saja? Bukankah bagus kalau berehat di kedai-kedai makan di luar sana? Marilah." "Ke mana?" "Ke mana-mana saja." "Tak maulah, aku nak berehat sebentar." Marilah. Hari ini aku belanja." "Terima kasihlah Syukri. Perut aku masih kenyang ni," jawab Laiman dan memandang wajah Syukri yang bertubuh kecil itu. "Marilah, sekejap saja, lepas makan baliklah." "Makan di mana?" "Ke mana-mana saja. Kalau perlu kita ke Kuching saja. Mau?" "Jauh sangat." Syukri terbahak-bahak ketawa. Terkekeh-kekeh dia. Laiman memandang ke arah Syukri yang masih berada di muka pintu. "Okeylah, biar aku makan dekat-dekat saja," kata Syukri sambil menarik tangan Laiman. Laiman mengikut saja. Mereka berdua pun menuruni tangga pejabat dan terus saja ke tempat letak kereta. Kereta Proton Saga Aerobat berwarna putih susu milik Syukri itu meluncur laju, meninggalkan pekarangan pejabat yang diletaknya di tepi pantai itu. Di dalam kereta, Laiman diam saja. Dia memandang dari kejauhan, matanya liar ke arah pasir pantai dan laut yang bergelora itu. Dari jauh Laiman nampak ombak laut memutih dan bergulung, kemudian menghempas bibir pantai. Laiman terkejut dan dalam enjutan kereta yang meluncur laju. Walau hari itu panas terik membahang, tetapi dengan udara yang segar dan angin yang sesekali bertiup mengurangkan bahan panas itu. Di langit, awam gemawan berarak perlahan. "Berapa lama di sini?" Tiba-tiba Syukri mematikan lamunannya. Dia terus menjawab. Dia mengalihkan pandangannya ke hadapan. Beberapa buah kereta memotong antara satu sama lain. Syukri tidak peduli. Cara memotong tadi tidak membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Laiman tunduk lagi. 6 bulan. Tiba-tiba Laiman menjawab. "Dah buat rancangan setelah tamat pengajian?" "Belum lagi. Aku hendak berehat buat sementara waktu dulu. Pihak syarikat tidak menawarkan kerja." "Masih terlalu awal," jawab Laiman terbatuk-batuk. Kereta Proton Saga itu meluncur tenang, melewati kampung demi kampung yang terletak di pinggir-pinggir jalan raya. "Kalau ada tawaran bagaimana?" "Tawaran?" Syukri mengangguk. Matanya tidak lepas-lepas merenung jalan yang semakin sesak dengan kenderaan. Syukri membunyikan horn apabila sebuah motor memotong kereta mereka dengan lajunya. "Entahlah, itu kena fikir dulu, timbang masak-masak." "Fikir? Ni saja bunyinya, tapi tak suka kerja dalam syarikat seperti ini." Laiman menggeleng-gelengkan kepala. "Bukan itu maksud Laiman sebenarnya. Bukan tak suka. Habis tu, itu prinsipku. Tapi itu prinsipku. Tidak mudah aku menerima." Secara tergesa-gesa, begitu tegas kata-kata Laiman sebentar tadi. Syukri menerima tanpa berasa apa-apa. Dalam diam-diam dia menyetujui sikap Laiman. Syukri mengerling Laiman dengan ekor matanya. Walaupun baru 2 bulan lebih mereka berkawan, tetapi kemesraan sudah terjalin erat, seperti mereka sudah kenal lama. Hari pertama Laiman sampai ke situ, mereka cuma tersenyum dari jauh. Setelah seminggu Laiman menjalani latihan ditempatkan di bawah pengawasan Syukri. Bermula dari situlah perkenalan mereka semakin erat. Syukri mahupun Laiman tidak berasa kekok lagi. Sekejap sahaja mereka sudah mengenali hati budi masing-masing. Zaman sekarang zaman mencabar, semua kena cepat. Bukan mudah dapat kerja. Zaman dulu bolehlah.
Bukan orang yang cari kerja, tapi kerja yang cari orang. Sekarang kalau ada 10100 yang datang, aku mengerti, tapi aku tak mahu tergesa-gesa menyesal tak sudah. Tak sesuai. Semua tak jadi masalah padaku, Syukri. Tapi mata Syukri menikam ke wajah Laiman seakan-akan ada sesuatu disembunyikan oleh Laiman daripada pengetahuannya. Tapi apa? Belum mahu kerja? Tanya Syukri. Bukan tak mahu kerja, tapi aku perlu meneliti semua tawaran yang datang. Banyak yang aku fikirkan. Aku masuk universiti dulu atas biaya kerajaan. Tak baik kalau aku kerja dengan swasta pula, jawab Laiman sambil mengelap peluh yang mengalir di keningnya. Itu bukan satu masalah yang besar, Man. Pihak kerajaan juga mengerti tentang ini. Laiman membiarkan sahaja kata-kata itu berlalu. Walaupun tujuannya bukan di situ. Ada sesuatu yang perlu dicarinya selain itu. Memang dia sendiri tahu bahawa bekerja di sektor swasta memang lumayan dan banyak kemudahan yang diberikan. Kalau bernasib baik akan cepat naik pangkat. Dia teringat lagi kawan se-universitinya, Chow Chin. Beza pemuda Cina itu 2 tahun lebih dulu masuk universiti. Walaupun perbezaan itu amat ketara, pengalaman mereka tidak terjejas. Chow Chin baik orangnya. Keluarganya orang berada, ayahnya seorang peniaga yang berjaya. Namun begitu, kehidupan Chow Chin seperti orang biasa. Dia tidak pernah mendabik dada. Dia cuma makan di warung-warungan kopi di tepi jalan. Ada kalanya pemuda Cina itu membeli nasi bungkus yang dibawa ke Kamsis. Di sana dia makan. Duit yang dihantar oleh ayahnya tidak dijolikan. Chow Chin terlalu mengambil berat tentang masa depannya. Setelah Chow Chin menamatkan pengajiannya, dia mengusahakan syarikatnya sendiri. Dulu, duit yang diberikan oleh ayahnya sewaktu di universiti dahulu telah dijadikan modal permulaan. Dia telah menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan. Mula-mula dia menjual kereta terpakai. Selepas itu dia melangkah setapak lagi menjadi ejen import ekspor di luar negara. Kabarnya Chow Chin mengusahakan sebuah hotel mewah di kota. Kini Chow Chin telah berjaya. Dia sudah menjadi jutawan baharu. Tetapi sikap Chow Chin tidak juga berubah ketika mereka berjumpa setahun yang lalu. Chow Chin membawa Laiman makan di warung tempat mereka selalu menjamu selera. Kita tak boleh membanggakan diri dengan kejayaan kita, kata Chow Chin. Laiman hanya mengangguk tanda sikap bersetuju. Dia kagum dengan sikap Chow Chin dan tidak suka akan sikap setengah orang yang terlalu mengharapkan kerajaan semata-mata. Kerajaan sudah banyak memberikan peluang kepada pribumi untuk menjadi usahawan yang berjaya. Kenapa peluang itu tidak direbut? Laiman tahu ada orang yang langsung tidak menjejakkan kaki ke sekolah tapi berjaya dalam hidup. Pokok pangkalnya itu diri sendiri, sama ada mahu membina kejayaan atau tidak. Kelulusan akademik tidak pernah menjadikan apa-apa kalau tidak digunakan pada jalan yang betul. Kelulusan akademik cuma menjadi tiket untuk mendapatkan sesuatu. Dia pernah berjumpa dengan seorang pekerja bengkel baik pulih kereta. Kemudian pemuda itu berusia dalam lingkungan 20-an. Daripada maklumat yang didengari, pemuda itu tidak melanjutkan pelajarannya kerana desakan hidup. Ayahnya meninggal dunia ketika usianya 7 tahun. Lalu dengan kecekalan hati dan keinginan untuk berjaya, dia telah bekerja di bengkel seorang tauke Cina ketika umurnya dalam belasan tahun. Dari situ dia belajar dan cuba mencari jalan untuk memiliki bengkel sendiri. Hasratnya telah terkabul. Dia sudah membuka bengkel kereta dengan pertolongan kerajaan. Pengalaman selama menjadi pekerja upahan baik pulih kereta itu yang telah menjadikan dirinya seorang yang berjaya dalam hidup. Kini bengkel sudah bertukar wajah. Kalau dulu bengkelnya cuma dibuat sederhana, kini bengkel itu sudah diubah suai dengan menggunakan peralatan moden untuk memenuhi keperluan pelanggan yang banyak. Laiman percaya bahawa pengalaman, kemahiran dan kesungguhan mampu membawa dirinya ke arah hidup yang cerah. Kelulusan akademik semata-mata belum tentu menjamin masa depan. Laiman tertarik akan cara begitu. Dia berpendapat kalau ramai orang yang berfikiran begitu, negara akan beruntung kerana dapat melahirkan ramai yang mahir suatu dengan dasar kerajaan. Kereta yang dipandu oleh Syukri berhenti betul-betul di sebuah warung di tepi jalan. Lamunan Laiman terhenti apabila Syukri mengajaknya keluar untuk makan tengah hari. Okey, tamat untuk bab 1. Okey, jadi alhamdulillah sudah tamat bab 1. Okey,
Okey, jadi apa yang kita perlu kaji, apa yang perlu kita tahu, apa yang perlu kita ingat. Okey, dia satu rumusan Mana rumusan ni awak perlu tulis dalam buku latihan. Okey. Dalam buku latihan untuk novel. Okey, jadi cikgu baca Jadi cikgu baca, awak boleh dengar. Okey, jika tidak jelas. Okey. Okey, kita akan baca sikit je. Okey, bab 1 bagaikan mimpi. Okey, Laiman seakan-akan tidak percaya bahawa dirinya berada di bumi kenyalang. Laiman berasal dari Sabah menjalani latihan industri di Sarawak. Bidang yang diambil ialah kejuruteraan. Dia dihantar untuk membuat praktikal di sebuah syarikat minyak. Semasa menjalani latihan, dia menjalankan tugasnya dengan bersungguh-sungguh dan penuh minat. Di situ, dia berkawan baik dengan Syukri. Dia bercerita kepada Syukri bahawa dia akan berehat selepas tamat pengajian nanti. Jika dia menerima tawaran bekerja di mana-mana syarikat, dia tidak akan menerimanya dengan cepat. Syukri hairan memikirkan sikap Laiman. Kebanyakan pelajar akan memikirkan pekerjaan setelah tamat belajar di universiti, tetapi Laiman hendak berehat. Laiman teringat akan kawannya yang bernama Chow Chin. Pemuda itu belajar di universiti hingga tamat pengajian. Setelah tamat pengajian, dia tidak mohon pekerjaan, sebaliknya membuka perniagaan kereta terpakai. Kemudian dia menjadi ejen import-export. Seterusnya dia mengusahakan hotel. Kini Chow Chin sudah menjadi jutawan baru. Di dalam bidang pekerjaan, Laiman menjadikan Chow Chin sebagai contoh untuk diteladani. Laiman mengetahui bahawa dia juga muda yang gagal belajar di pusat pengajian tetapi tetap berjaya dalam hidup. Muda itu bekerja di bengkel kereta milik orang lain, kemudian membuka bengkel sendiri. Laiman tertarik akan pekerjaan yang sedemikian. Pada pandangannya, orang yang berijazah atau tidak berijazah mampu maju dan hidup jika bijak dan rajin berusaha. Perkara yang paling penting ialah pengalaman, kemahiran dan kesungguhan. Kesemua perkara tersebut mampu membawa dirinya ke arah hidup yang lebih terjamin. Okey, jadi cikgu tolong baca hari ni. Okey. Cikgu tolong baca hari ni, cikgu bagi sedikit sinopsis. Okey, jadi awak tu boleh tulis kerana ada yang belum dapat buku teks. Okey, jadi bila dah dapat, kita akan baca bersama-sama lah. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Okey, jangan lupa buat kerja. Okey, jangan lupa tonton sampai habis, subscribe channel cikgu. Like, share dan komen. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.